Bagaimana idea penganjuran ini bermula, Tuan Haji? Terima kasih, ini satu soalan yang sangat baik, yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, kita mengimbas sedikit tentang latihan input yang diberikan kepada SSC Plus. Pada awalnya tahun 2013 sehingga tahun 2018, kita ada pelbagai pengisian untuk mengekalkan generik dan juga fungsional kepada SSC Plus. Tapi selepas tahun 2018, SSC Plus ini telah diiktiraf sebagai kumpulan yang mahir, dan secara perlahan-lahan tidak ada lagi pengisian untuk peningkatan kepada kemahiran-kemahiran yang disebutkan tadi. Oleh itu, pihak kita di JPN Sabah atas nasihat Datuk Pengarah dan juga Timbalan Pengarah Dr. Muhammad Kasim minta agar SSC Plus ini sentiasa diberi pembukaran dari masa ke semasa. Jadi kita timbul dengan idea aspirasi. Kita ada 5 aspirasi, aspirasi 1 hingga aspirasi 5. Setiap aspirasi itu akan memfokuskan kepada agenda tertentu untuk terus mengekalkan kecemerlangan SSC Plus kita di Sabah. So, salah satu daripadanya ialah aspirasi ini, iaitu berkaitan dengan untuk melihat impak kepada bimbingan SSC Plus itu. Kita faham SSC Plus ini pada masa ini mempunyai tugas yang fleksibel. Selain daripada coaching dan mentoring, mereka juga melaksanakan pengurusan dan pentadbiran untuk pembelajaran, khususnya kurikulum, pedagogi dan juga pentaksiran. Tetapi kita jangan lupakan core business mereka sebagai seorang coach, coaching dan mentoring. Dan kita lihat ada banyak amalan-amalan terbaik sepanjang mereka laksanakan coaching dan mentoring dalam beberapa tahun ini. Jadi kita memberikan pentas ini untuk mereka agar mereka dapat berfungsi, dapat memberikan mungkin juga idea-idea baru, intervensi-intervensi kepada rakan-rakan yang lain secara tidak langsung melalui kita punya program ICOSM 2.0 sebenarnya. Ya, itulah sedikit sebanyak tentang program kita pada hari ini, Puan. Tertarik dengan aspirasi yang Tuan Haji katakan tadi, boleh tak jelaskan bagaimana aspirasi ini dapat mencungkil kebolehan ataupun kemahiran setiap SAC tersebut? Terima kasih. Tema kita adalah konsep kita sebenarnya. Konsep kita untuk melaksanakan program ini ialah daripada SIC kepada SSC Plus, tanpa mengambil kira adakah mereka itu daripada bidang sains sosial, bidang bahasa, bidang TVET ataupun bidang sains matematik. Jadi makna dia, kemahiran yang ingin kita ketengahkan di sini itu ialah kemahiran mereka dalam bidang coaching and mentoring. Dan kebanyakan SSC Plus kita ini telah pun berada dalam bidang coaching mentoring ini begitu lama. Mereka juga ada yang diberikan certified coach. Mereka telah diiktiraf oleh pihak jabatan, pihak sekolah dan pihak kementerian umumnya. Jadi tidak dipercayai mereka mempunyai kemahiran yang tersendiri, dan kita memberi peluang ini secara sukarela sebenarnya. Okay? Kepada rakan-rakan CICI yang mempunyai sesuatu untuk dikongsikan, kita beri mereka platform untuk perkongsian. Jadi dia tidaklah terlalu kita kata mewajibkan kepada semua untuk menunjukkan bakat mereka, tetapi dalam ruang yang agak terhad ini kita beri peluang kepada yang berminat untuk membuat perkongsian. Setakat ini kita mempunyai, sebenarnya kita ada perkongsian bukan saja dari Sabah, tetapi juga daripada 15 negeri yang lain bersama-sama dengan kita pada kali ini. Ya, Pak. Terima kasih Tuan Haji. Maknanya idea penganjuran ini bermula daripada aspirasi tersebut, betul? Betul. Okey. Sedikit pandangan Tuan Haji terhadap SAC di seluruh Malaysia, khususnya di Sabah. Mungkin untuk di Malaysia saya tidak dapat gambaran yang begitu jelas, tetapi kita rasa secara umum dia untuk di peringkat Malaysia ni memang SIC adalah satu tugas yang paling mencabar yang dipegang oleh pegawai-pegawai SIC Plus kita apabila mereka terpaksa melaksanakan, mereka melaksanakan tugas yang berat, iaitu tambahan selain daripada selepas perjawatan lah,
selain daripada tugas sebagai coaching mentoring tadi, ialah tugas di unit pembelajaran itu sendiri. Di peringkat kita di Negeri Sabah, kita amat bersyukur, alhamdulillah kita mempunyai kerjasama kolaboratif, muafakat dan juga hubungan yang sangat erat dengan pegawai-pegawai SIC Plus kita. Boleh dikatakan dalam 24 daerah ini, walaupun ada daerah-daerah yang kecil yang hanya ada 4 orang SIC Plus dan ada juga daerah-daerah yang kekurangan SIC Plus, mereka tetap committed melaksanakan tugas, sangat-sangat memberikan komitmen yang tinggi dengan penuh semangat dan minat dalam bidang ini. Jadi kita harap dengan adanya perjumpaan pada kali ini, mereka dapat sedikit sebanyak lebih mengeratkan lagi hubungan tersebut, bukan saja di kalangan SIC Plus di Sabah, tapi juga di seluruh Malaysia. Amin. Jadi saya ingat itulah daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Semoga program pada hari ini akan membuahkan hasil yang baik dan seterusnya mengeratkan silaturahim semua SIC di seluruh Malaysia. Seterusnya dengan Jabatan Pelajaran Negeri Sabah khususnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hi everyone. Sama-sama saya Dr. Biti Ansawi, Pegawai Cemerlang SIC Plus UPD Tuaran, selaku PIC Aspirasi 1 Anjuran SIC Sabah JPN Sabah. Jadi hari ini beliau akan berkongsi berkaitan dengan apa sebenarnya aspirasi 1. Silakan Dr. Biti. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih Husni. Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya adalah Dr. Biti Ansawi daripada UPD Tuaran yang menjadi pemegang karu, iaitu ataupun PIC, Person in Charge untuk aspirasi 1 SIC Plus JPN Sabah. Aspirasi 1, saya ingin Husni, saya ingin memperkenalkan lebih lanjut mengenai aspirasi 1 untuk semua. Okey, aspirasi 1 ni sebenarnya adalah salah satu daripada perancangan daripada SPB JPN Sabah ataupun sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah yang telah mereka ataupun merangka satu aktiviti di bawah untuk melaksanakan bagaimana untuk membantu meningkatkan profesional SIC Plus di Negeri Sabah khasnya. So di dalam aspirasi 1 ini kita memfokuskan kepada verifikasi impak. Okey, verifikasi impak ini bermaksud kita melihat bagaimana bimbingan SIC Plus itu memberikan impak kepada guru-guru yang dibimbing di sekolah masing-masing untuk mempertingkatkan akademik sekolah tersebut, daerah dan seterusnya negeri Sabah. So diharapkan dengan adanya aspirasi 1 ini kita dapat satu benchmark ataupun mengetahui sejauh mana impak yang telah dilaksanakan ataupun impak bimbingan yang telah dilaksanakan oleh SIC Plus untuk membantu daerah masing-masing. So bagi membantu rakan-rakan SIC Plus di negeri Sabah, kita telah melaksanakan 4 aktiviti utama di dalam aspirasi 1 ini, iaitu diharapkan 4 aktiviti ini dapat membantu rakan-rakan agar selari ataupun berfokus untuk memastikan bimbingan yang dilaksanakannya adalah memberikan impak. Okay? So untuk projek pertama ini kita melaksanakan ICOSM 2.0, di mana ICOSM 2.0 adalah untuk menjalin ataupun menghubung jalin kejayaan rakan-rakan SIC Plus, di mana di dalam ICOSM 2.0 ini kita secara tidak langsung menjalankan jaringan dan jalinan antara rakan-rakan SIC Plus di seluruh negeri Sabah dan juga Malaysia untuk membuat amalan terbaik ataupun membuat perkongsian amalan terbaik sejauh mana ataupun memperlihatkan ataupun berkongsi amalan terbaik rakan-rakan SIC Plus impak bimbingan yang telah mereka laksanakan bersama guru-guru mereka di sekolah. So diharapkan ICOSM 2.0 ini dapat dilihat oleh rakan-rakan SIC Plus lain untuk memberikan inspirasi kepada mereka bagaimana untuk melaksanakan bimbingan SIC Plus yang lebih berimpak untuk guru-guru dan juga daerah masing-masing nanti.
So itu untuk activity 1 di dalam aspirasi 1. Seterusnya Husni, saya ke project kedua untuk aspirasi 1. Oke, untuk project kedua aspirasi 1 ini kita akan melaksanakan jelajah berimpak. Oke, jelajah berimpak ini maksudnya rekan-rekan SIC Plus dibantu oleh SPB JPN Sabah akan melawat ke daerah-daerah yang terpilih untuk membantu mereka melaksanakan bimbingan di sana. Oke, sebagai contoh, PPD Kuda akan membantu rekan-rekan daripada dibantu oleh SPB akan melaksanakan bimbingan bersama-sama rekan yang lain yang berminat untuk mengikuti jelajah ini untuk membimbing rekan-rekan di tempat lain. Tapi yang ini adalah fokusnya adalah bagaimana kita melihat amalan terbaik di daerah tersebut. Actually, kita fokus apa yang maksudnya di sini lawatan berimpak ini kita memilih mana-mana daerah untuk kita membuat amalan terbaik bersama mereka. Di mana fokus kita adalah bimbingan SIC Plus. So itu untuk jelajah berimpak. Husni, rekan-rekan semua, mari saya terangkan apakah aktiviti-aktiviti yang berada di dalam aspirasi 1 ini. Oke, aktiviti pertama aspirasi 1 ini adalah ICOSM 2.0, di mana ICOSM 2.0 ini adalah menggabung jalin amalan terbaik ataupun kejayaan rekan-rekan SIC Plus dalam membimbing dan juga melaksanakan bimbingan, membawa guru-guru dia ke level yang lebih tinggi. Maksudnya di sini amalan terbaik rekan-rekan SIC Plus di daerah masing-masing akan dibawa di dalam ICOSM 2.0 ini 2.0 ini untuk dikongsikan bersama rekan-rekan SIC Plus lain dengan harapan dapat memberikan inspirasi rekan-rekan lain untuk memperbaiki ataupun untuk meningkatkan kualiti bimbingan rekan-rekan SIC Plus di daerah masing-masing nanti untuk memastikan impact yang lebih tinggi untuk membantu sekolah dan juga daerah seterusnya mempertingkatkan pendidikan negeri Sabah dan juga negeri yang lain. Oke, untuk aspirasi 1 ICOSM 2.0 ini telah diterajui oleh 2 orang, yaitu Puan Asripa daripada SIC Plus Kuala Penyu dan juga dibantu oleh Sodik daripada PPD Tongod Telupi. Oke, mari kita ke aktiviti kedua. Aktiviti kedua adalah jelajah berimpak Husni. So, jelajah berimpak ini kita akan memilih mana-mana daerah ataupun negeri. Oke, negeri kita datang ke tempat tersebut untuk melaksanakan sesi perkongsian amalan terbaik sesama SIC Plus. So, di mana kita fokus apakah amalan terbaik yang boleh kita ambil daripada daerah ataupun negeri tersebut dan kita bawa balik ke daerah masing-masing untuk kita coba adapt and adopt bagaimana ia boleh membantu mempertingkatkan bimbingan rekan-rekan SIC Plus nanti. So, untuk PIC ataupun penyelaras untuk aktiviti kedua ini, kita telah minta bantuan Haji Abdul Hafiz Abdullah daripada SIC Plus PPD Toran dan juga Encik Muhammad SIC Plus PPD Tau. Untuk proyek ketiga pula, kita ada PLC berimpak. Oke, PLC berimpak ini maksudnya ini salah satu aktiviti kedua ada pengantara bangsaan karena ICOSM 2.0 ini adalah international. So PLC berimpak ini juga adalah pengantara bangsaan di mana kita melaksanakan aktiviti PLC di luar negara. Oke, untuk tahun ini aspirasi 1 memilih negara Turki. Kita akan membuat jelajah mengikuti conference di sana di mana SIC Plus yang terlibat yang berminat dorang membawa guru masing-masing untuk membuat pembentangan di conference tersebut. Ini salah satu daripada impact bimbingan rekan-rekan SIC Plus, di mana kita membawa guru yang kita bimbing untuk melaksanakan perkongsian di peringkat antara bangsa. Oke, PIC ataupun penyelaras untuk aktiviti ini adalah saya sendiri dibantu oleh Dr. Azizwan daripada PPD Kota Marudu. Dan yang terakhir aktiviti untuk aspirasi 1 ini adalah aktiviti banyak ada. Ya betul. Ya, actually ada 4 saja. Kita tidak mau banyak sangat sebab kita ingin juga SIC Plus ini fokus di daerah masing-masing. Dengan harapan melalui aspirasi 1 ini bimbingan rekan-rekan SIC Plus lebih berimpak. So ini yang kita bantu mereka untuk memberikan orang cakap perencah ataupun kita berikan motivasi untuk
dengan harapan rekan-rekan SIC Plus di daerah masing-masing akan lebih bermotivasi dan lebih berfokus kepada impact bimbingan itu sendiri. So, yang terakhir adalah sepakat jelajah. Oke, sepakat jelajah ini adalah satu aktiviti yang sangat istimewa, di mana kita adalah membantu rekan-rekan SIC Plus yang memerlukan di daerah. Sebagai contoh, daerah Husmi. Mungkin daerah Husmi memerlukan bimbingan daripada rekan-rekan SIC Plus yang luar, karena kurang SIC Plus di daerah tersebut. Sebagai contoh, mungkin daerah tersebut tiada SIC Plus bahasa. So, rekan-rekan SIC Plus bahasa daripada daerah lain akan datang membantu ke daerah Husmi. Kita bantu datang ke sekolah tersebut dan kita bersama-sama melaksanakan bimbingan di daerah Husmi. So, ini namanya jelajah berimpak. So, ini yang sebenarnya sangat istimewa, di mana rekan-rekan daripada SPB JPN Sabah akan turun bersama-sama rekan-rekan SIC Plus daripada daerah lain untuk membantu daerah-daerah yang memerlukan, terutamanya yang mempunyai kurang SIC Plus ataupun SIC Plus, kota SIC Plus di daerah tersebut tidak cukup. So, kita bantu mereka untuk membimbing. So, akan berlaku beberapa siri pertama, siri kedua, sehingga PPD tersebut dapat dipertingkatkan. So, ini antara fokus aspirasi satu, di mana kita mengharapkan impact bimbingan SIC Plus ini dapat membantu mempertingkatkan akademik daerah masing-masing dan juga semua daerah di negeri Sabah untuk pada masa yang sama untuk mencapai GPD daerah dan juga GPN negeri kita. Oke, so itu saja berkenaan aspirasi satu. So, terima kasih Usmi. Ada apa-apa soalan? Itu saja teman-teman, hari ini kita sudah mendengar tadi penerangan daripada Dr. Binti Aksawi. Kita doakan yang terbaik, semoga berjaya. Tanya sekali lagi kepada Dr. Binti dan tim, dan kita akan berjumpa lagi. Kita akan terus mendukung antara satu dengan yang baik. Oke. Bertemu kita lagi pada sesi khas pada kali ini bersama dengan saya di sini si Gojas cantik merupakan kita punya pengurus proyek yang pertama, yaitu Puan Asripa Amirul, pegawai SIC Plus daripada PPD Kuala Penyu. Apa kabar? Ya, teman baik, Puan Sylvia, kita punya wartawan pada hari ini. Wartawan yang bergaji. Oke, kita teruskan ya Puan Asripa. Kita pergi kepada putri bicara utama kita kali ini, yaitu sebenarnya ya, terima kasih Puan Sylvia, rakan kriminal saya di dalam SIC Plus ini. Selamat datang diucapkan kepada semua rakan-rakan SIC Plus seluruh Malaysia ke International Colloquium SIC Plus Malaysia 2.0 ya, yang akan berlangsung bermula pada hari ini 1 hari bulan Februari sehingga 3 Februari 2023 di Hotel Ming Garden Kota Kinabalu, dan akan dirasmikan oleh yang berbahagia Datuk Fakhruddin bin Ghazali, KPPM Kementerian Pendidikan Malaysia kita yang dikasihi. Jadi untuk makluman rakan-rakan SIC Plus semua, terdapat 4 objektif utama kita menganjurkan ICOSM 2.0 ini. Pertama adalah untuk menyebar luas perkongsian pengalaman dan impak dalam pelaksanaan tugas SIC Plus dalam meningkatkan kualiti pendidikan guru di lokasi masing-masing. Objektif kedua yang kita hendak capai adalah untuk menjana transformasi minda warga SIC Plus ke arah pemantapan bimbingan SIC Plus di lokasi masing-masing. Ketiga, membina jaringan dan jalinan perkongsian pintar dan kepakaran dalam kalangan warga SIC Plus seluruh Malaysia dan negara luar khasnya. Dan yang terakhir adalah untuk menerapkan pemahaman tentang peranan SIC Plus kepada pemegang taruh seluruh negara, terutamanya pemegang taruh kita pada masa hadapan kelak. Jadi nampaknya saya sudah menjelaskan sedikit sebanyak berkaitan dengan ICOSM 2.0. Ya, Puan Sylvia, teruskan. Ya, betul ya. Sangat hebat pula dari objektif, bukan kaling-kaling orang Ya, Sabah bilang. Itulah. Kita coba kumpul rakan-rakan kita seluruh Malaysia untuk sama-sama melihat ya impak pada objektif-objektif ini.
mudah-mudahan tercapailah menurut yang telah disasarkan ya. So satu pandangan atau berurusan ada sampai ke rekan saya ini. Jadi dalam pada kita sudah membincangkan keempat cantik tadi, bukan mungkin lagi yang terhasrat di dalam hati itu paling dalam gitu. Apa yang Puan Asrifah hasratkan jadi doa dan harapan kan untuk kita punya program ini. Terima kasih Puan Sylvia. Jadi sebelum saya pergi kepada apakah hasrat dan harapannya pihak penganjur ke atas ICOSM 2.0, terlebih dahulu saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan SIC Plus seluruh Malaysia bahawa ICOSM 2.0 ini merupakan satu platform kepada kita semua untuk mengetengahkan impak-impak dan usaha inisiatif kita di dalam coaching and mentoring terutamanya yang telah kita laksanakan di lokasi masing-masing sepanjang PPPM 2013-2025 ini. Jadi mari kita gunakan platform ini untuk mengetengahkan impak-impak bimbingan tersebut, sama ada melalui pembentangan melalui sidang selari, pembentangan melalui poster, dan kita akan buat sharing juga, mendengar perkongsian amalan terbaik dari rakan-rakan SIC Plus seluruh Malaysia dari sesi plenary. Lepas itu perkongsian amalan terbaik dengan pemimpin-pemimpin pendidikan tempatan kita di Sabah yang melalui forum bersebuka, dan juga perkongsian amalan terbaik melalui ilmuwan coaching and mentoring seluruh negara melalui forum online. Jadi saya selaku salah seorang program manager juga ingin mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, rakan-rakan SIC Plus, tak lupa juga kepada PIC, Dr. Biti Ansawi, rakan koram, rakan kriminal saya, adik Sodik Norazmi, yang sama-sama memainkan peranan sebagai program manager, dan tidak dilupakan kepada semua urus setia ICOSM 2.0 yang memberikan sokongan kenal sepanjang pelaksanaan ICOSM 2.0 ini. Dan akhir kalam, sehingga kita berjumpa lagi di ICOSM 3.0 yang seterusnya. Wah, satu ulasan mantap. Dan penutup bicara kita pada kali ini, terima kasih atas perhatian. Nah, teruslah Cakna, macam berdebar-debar pula, banyak betul program yang menarik ya bermula pada hari ini sehingga pada hari Jumat begitu. Ya. Nah, saya dipahamkan pada penghujung nanti, penutup nanti ada pula lawatan sekitar. Iya, itulah istimewanya ICOSM. Wah, jadi apa kata? Sekian saja pada kali ini. Terima kasih Puan Asrifah, dan jangan kamu kemana-mana. Stay tune guys sehingga program ini selesai. Second person yang sangat penting ya dalam ICOSM 2.0 kita. Bersama dengan saya, perkenalkan diri Anda. Saya Muhammad Sodik bin Nur Azmi, pegawai SIC Plus Bahasa, Pejabat Pendidikan Daerah Telupit Tomon. Wah, tapi awas sudah berpunya. Dan merupakan pengurus projek yang kedua ya? Iya, yang kedua. Oke, so orang kuat di belakang tabir yang bekerja keras ke sana dan ke sini, tapi saya tangkap juga demi untuk memberikan sedikit ucapan alu-aluan dan juga mungkin sedikit review lah tentang program kita. Boleh. Silakan. Boleh. Pertama kita ucapkan selamat datang ke International Colloquium SIC Plus Malaysia 2.0 2023 yang berlangsung di Ming Garden Hotel and Residences Kota Kinabalu daripada 1 sehingga 3 Februari 2023. Kami selaku pengurus projek dan jurukuasa mengalu-alukan kedatangan anda semua SIC Plus seluruh Malaysia yang sudi bersama dengan kami untuk melakukan perkongsian pintar. Di mana kita perlu berkongsi kerana orang kata sharing is caring. Tanpa sharing kita tak dapat nak menambah ilmu dengan lebih baik. Jadi pada kali ini Puan Sylvia, kita akan mengadakan beberapa banyak program sebenarnya. Antaranya kita ada pembentangan poster,
yang melibatkan 27 pembentang. Ramai tu Poster 27. ramai. Ramai orang tu. Dan juga kita ada pembentangan sesi selari yang melibatkan dalam 48 orang. Wow, 48 48 ramai tu. orang pembentang. Penuh ilmu kita dari nanti tu. seluruh Malaysia. Dari seluruh Malaysia. Gitu. Jangan ketinggalan. Ya, jangan ketinggalan kerana kita menyajikan beberapa perkara yang orang kata bukan sangat gain knowledge, tapi kita sharing pengalaman, experiences masing-masing. Oh, gitu. Ya, Mantap begitu. bro. Mantap. Kita teruskan juga. Oke, so setelah apa semua ini menguruskan perkara ini dari pendataan, perasaan, harapan kita. Harapan saya itu utamanya untuk kita melihat rakan-rakan kita selaku yang untuk pendidikan itu sendiri agar kita dapat berkembang yang lebih maju, sebab kita faham bahawa cabaran pendidikan tu dia bukan makin senang tapi dia semakin susah. Kita nak deal dengan orang dan sebagainya. Jadi harapan kita dengan perkongsian kita pada ICOSM kali ini, kita dapat menambah wacana ilmu kita, menambah menjadi ilmu lebih baik. Ya, menjadi lebih baik untuk tackle generasi yang orang kata mungkin selepas Y, Z lagi. Ada lagi generasi AA ke apa ke, ya, tambah lagi. Gitu kan. Ya. So itu yang kita mau, guys. Oke, so setelah penerangan yang panjang lebar ini, kita memahami dan kita mendapat sedikit ya gambaran bahwa program ini memang bagus lah. Iya, betul. Terutama daripada siapa masing-masing. Dari SIC Plus kepada SIC Plus. Kamu ke Ya. sana SIC Plus kepada SIC Betul. Plus. Oke, jadi siapa lagi kalau bukan Kita. betul. Jadi mungkin kita boleh Kalau bukan sekarang, bila bila lagi kan. Betul. Jadi demikian sajalah kita punya sedikit preview bersama dengan pengurus project kita yang kedua, orang yang sangat sibuk di belakang tabir tapi masih lagi sempat. Nasib baik boleh tangkap. Nasib baik. Oke, demikian saja daripada kami. Kita Ya, mulai. bye. Oke. Sudah berpunya. Hello. Ya, Welcome to cakap sikit. ICOSM. Semoga tuan-tuan dan puan-puan, rekan-rekan SIC Plus mendapat lebih banyak ilmu bila berada di dalam ICOSM 2.0. Inilah, welcome to Sabah dan enjoy your time in Sabah. Bye. Sama kami gambar kau. Kau pun. Selamat datang ke ICOSM 2.0. Welcome to ICOSM 2.0. Selamat datang ke Sabah. Welcome to Sabah. Kopi Senangan. Welcome to ICOSM. On Cycle. Welcome to ICOSM 2.0 2023. Sepakat Sabah hebat. Bye. Hai, sempena ICOSM 2.0. Kami dari Full Line Trading mempromosikan minuman tasty chocolate drink and white coffee tasty beserta dengan minuman free. Jom datang ramai-ramai. Ya, Assalamualaikum. Selamat datang kepada ICOSM 2.0 yang bertempat di Hotel Ming Garden Kinabalu. Kami daripada Bank Islam beroperasi di Ming Garden selama 3 hari, pada hari Rabu, Khamis hingga Jumaat. Sila berkunjung ke booth kami di mana kami menawarkan pembiayaan peribadi, pinjaman perumahan, pinjaman ASB, kad kredit, motor. Datang beramai-ramai ke booth